Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وفي رواية وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya Dia telah mengutuskan kepada kita seorang rasul sebagai petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala kata dalam Quran, sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah petunjuk ke jalan kebenaran. Di sini maksudnya hidayah di sini ialah hidayatul irsyad. Adapun yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk wahai Muhammad, dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini hidayah itu taufiq. Jadi dalam usaha kita untuk mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita untuk mengetahui hidayatul irsyad itu sangatlah penting, wajib. Oleh itu wajib kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah tanda kita beriman dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa gunanya kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetapi akal kita dahulukan daripada Muhammad Rasulullah, kata-kata guru kita kedepankan daripada Muhammad Rasulullah, ataupun pendapat-pendapat lain seperti pemikiran-pemikiran daripada barat ataupun ahli-ahli falsafah Yunani kita kedepankan daripada kalam Rasulullah, maka itu tidak mentahqiqkan, merealisasikan iman kita kepada Muhammadun Rasulullah. Disambung kitab kita surat kepada Raja Balqa. Yang terakhir kita bincangkan berkenaan dengan surat Nabi kepada Muqawqis. Muqawqis ini adalah gelaran kepada raja, kita kata pemerintah Mesir. Macam Najasyi adalah gelaran kepada pemerintah Habsyah, Kaisar pemerintah Rom, Kisra pemerintah Parsi. Muqawqis pula adalah kita kata pemerintah yang dilantik oleh Maharaja Rom di Mesir. Itu digelar sebagai Muqawqis. Muqawqis. Muqawqis tu bukan nama orang, Muqawqis tu gelaran. Sebab tu kita kata Nabi mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada Muqawqis, adapun namanya Juraij bin Maina. Juraij bin Maina. Kasi maksudnya Muqawqis itu bukan nama dia. Kan lepas tu Muqawqis ni dia pergi hantar, dia tak terima Islam, tapi dia hantar hadiah kat Nabi, yang dia bagikan apa bagal. Bagal bernama Duldul. Bagal bernama Duldul tu kan. Jadi kita letak nama orang Duldul yang panggil Dul kat dia, bagal nanti. Namun bagal ni kenapa dia bagal? Sebab bagal itu lebih bagus daripada kuda dari segi dia boleh angkat barang banyak. Namun dia lebih bagus dan juga lebih bagus daripada himar, daripada kedai, sebab dia lebih laju. Sebab itulah
Bagal ini ialah binatang terbaik yang raja-raja pakai untuk kalau berjalan jauh apa semua. Allahuakbar. Kalau kuda cepat penat. Jadi dia naik bagal. Lepas tu dia bagi bagal keldai berwarna kelabu, banyak ada pula dikatakan banyak ada kuda bernama Luzaz. Dan Nabi Nabi komen apa? Si keji itu telah bakhil dengan miliknya, padahal tidak ada kebaikan bagi kekuasaannya. Kelanggengan, maksudnya tidak ada kebaikan lah pada kerajaannya. Maksudnya apa kat sini? Maknanya pertama, kisah ini memberi kita dalil bahawa kita boleh menerima hadiah daripada orang musyrikin. Jadi kalau orang musyrik bagi kita hadiah, limau ke apa ke, ambil je lah. Ampau ke, ambil je lah. Dia ampau, ambil. Dan syarat bukan kita pergi rumah dia. Dia jumpa-jumpa dekat macam satu kontraktor tu, dia betulkan rumah saya dulu, rumah mak saya. Anak saya selalu sebut nak jadi macam Uncle Wong lah. Uncle Wong tu betulkan rumah. Jadi dia suka kat anak saya, dia bagi. Hari Cina dia bagi, dia hantar special kepada anak saya. Kita ambil lah. Dalil ni Muqawqis bagi. Tetapi menerima pemberian tadi tidaklah bertentangan dengan akidah kita, iaitu al-wala' dan al-bara'. Al-wala' al-bara' tu apa dia? Iaitu cinta dan benci kerana agama, kerana Allah. Sebab kita ni orang Islam, kita ada aqidatul wala' wal bara'. Kita kena benci kekufuran dan kesyirikan. Kita kena benci, kita kena ada permusuhan terhadap kesyirikan dan orang yang syirik ini. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Dan telah jelas dah di antara kami dan kamu itu permusuhan. Permusuhan maksudnya permusuhan dari segi akidah. Sebab Nabi dah, walaupun dia terima hadiah, dia kata apa? Sekeji itu telah bakhil dengan miliknya, padahal tidak ada kebaikan bagi kekuasaannya. Kalau kita tengok balik, kenapa bakhil pula? Dia dah bagi macam-macam dekat Nabi. Ini bukan bakhil dengan Nabi. Bakhil dengan siapa? Bakhil dengan Allah. Allah Ta'ala bagi dia. Seperti hadis Nabi SAW kan, kadzabani ibnu Adam. Dan hadis lain Nabi kata apa? Tidak ada yang ma min ahadin asbaru ala adha sami'ahu min Allah. Tidak ada orang, atau kita kata tidak ada zat yang paling bersabar di atas kutukan yang diterimanya daripada Allah SWT. Maksudnya tidak ada orang yang lebih bersabar daripada Allah Ta'ala dengan kutukan yang diterimanya. Mereka kutuk Allah Ta'ala, mereka kata Allah Ta'ala ni ada anak, Allah Ta'ala ni tiga. Tapi tetap juga wa razaqahum wa yu'afihim wa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah Ta'ala tetap juga bagi rezeki dan juga bagi kesihatan kepada mereka. Sebab itulah kat sini Nabi kata dia tu bakhil. Okay? Jadi kat sini kita kata menerima hadiah tadi tidaklah bertentangan dengan aqidatul wala wal bara'. Seterusnya surat kepada Raja Balqa'. Balqa' ni kat mana? Dekat Ghassan sana, dekat sebelah utara. Kita kata Jordan sekarang lah. Okey. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Suja' bin Wahab al-Asadi kepada Al-Harith bin Abi Shamir al-Ghassani. Ghassan tu buat Ghassan, Raja Balqa'. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi. Versi lain mengatakan Suja' diutus kepada Jabalah bin Al-Ayham. Ada pula mengatakan beliau diutus kepada keduanya sekaligus. Seorang sahabat nama apa? Suja' bin Wahab Al-Asadi. Yang lain berpendapat bahawa Suja' diutus kepada Heraklius. Herakl ni yang maksud dia. Herakl ni ialah raja, ataupun kita kata raja atau pemerintah yang dilantik oleh Rom juga, tapi dekat jajahannya di sebelah Syam. Faham tak? Kita ada Maharaja Rom. Herakl juga adalah Maharaja Rom, tapi di sebelah Byzantine. Dia panggil Byzantine, kerajaan Byzantine dia panggil. Kalau saya belajar sejarah lama, kerajaan Byzantine tu dipanggil juga Herakl. Bersama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kita bincang sebelum ni kan, sahabat nama Dihyah Al-Kalbi. Kemudian beliau SAW mengutus Salit bin Amr kepada Hawzah bin Ali Al-Hanafi di Al-Yamamah. Yamamah ni pula dekat negara Saudi, ke sebelah timur.
Maka utusan ini disambut dengan baik, dengan penuh penghormatan. Menurut versi lain bahawa beliau diutus kepada Haudah dan kepada Thumamah bin Uthal al-Hanafi. Namun Hauzah tidak memeluk Islam, sedangkan Thumamah memeluk Islam di kemudian hari. Sehingga kan bila Thumamah pergi ke Mekah, orang musyrikin kata, as-sabauta ya Thumamah, adakah kau telah menjadi sabi? Sabiin ni ialah, dalam Quran ada sebut sabiin tak? Ada. Min ahli kitab laqad akhadallahu mithaqa bani Israel. Kamu telah angkat jadi bagian pada Bani Israel, dan juga kepada Yahudi, dan juga kepada Sabi'in. Sabi'in ni, bila kita dengar perkataan Sabi'in dalam Quran, merujuk kepada yang menyembah bintang itu, penyembah bintang. Tapi istilah Sabi'in ni juga digunakan oleh orang musyrikin untuk merujuk kepada para sahabat Nabi yang masuk Islam. Iaitu Sabi'in ni maksudnya orang-orang yang bodoh. Sabi'in. Jadi bila dia kata apa, as-sabauta ya Thumamah, adakah kau telah menjadi sabi'in, wahai Thumamah, kau jadi bodoh. Akhirnya dia cuba nak buat keburukan kepada Thumamah lah. Cuma Thumamah kata apa, kalau engkau kacau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tahun depan kamu tidak akan makan gandum lagi. Sebab negeri dia buat gandum, orang Mekah tak buat gandum. Kat sini kita kata kekuatan ekonomi itu penting kepada orang Islam. Kat sini Thumamah kata, nampak, kalau kau tak nak makan, kalau nak makan gandum tahun depan, kau jangan buat buruk dekat, jangan buat kat aku apa-apa, dan juga jangan buat dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Thumamah bin Uthal. Al-Hanafi itu bukan nama mazhab Hanafi, nama puak dia Al-Hanafi. Mazhab Hanafi tak ada lagi zaman tu. Jangan pula, oh dia mazhab Hanafi ustaz, Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Ya bukan. Jangan silap pula. Sedangkan Thumamah memeluk Islam di kemudian hari. Itulah 6 orang yang dikatakan diutus oleh Nabi SAW bersamaan dalam satu hari. Satu hari Nabi utus 6 orang terus. Agresifnya Nabi SAW dalam berdakwah. Macam itulah kita ambil contoh dari Nabi SAW ni. Dakwah tu perlu dilakukan secara agresif. Kita hantar pendakwah pergi Sabah, pergi Sarawak, pergi Johor. Itu sunnah ke orang sana. Orang sana belum sunnah lagi, percaya pada benda-benda khurafat lagi contohnya. Kalau orang Sabah kita tahulah kan, banyak lagi perkara khurafat dekat sana. Kita perlu perangi perkara khurafat. Jadi kita hantar pendakwah kita berdakwah di sana. Jadi kita perlukan bantuan dari tuan-tuan. Nak pergi ke Sabah tu bukannya dengan IDU, nak tempat tiket. Bukan boleh cari dulu. Kita zaman sahabat tak boleh tempat tiket pun ustaz. Oh pandai dia. Jadi kita kata perlu dakwah sana, di Sabah, di Tawau, di Lahad Datu, di Sandakan gitu. Sahabat-sahabat kita sana sangat-sangat memerlukan para asatizah sunnah. Daripada kita belanjakan beribu-ribuan ringgit pada tempat yang tak berfaedah, saya katakan patutnya kita belanja pada tempat-tempat macam dakwah. Dan mereka sangat dahagakan. Bukan setakat di sana, di Johor, di setengah-setengah negeri, di pedalaman. Kalau kita masuk di kampung-kampung tu hampir tak ada kuliah masjid. Kita kat sini kita kata perlu hantar Nabi, hantar 6 orang serentak. Ini juga dalil bahawa Nabi berdakwah kepada pemimpin dengan cara yang baik. Sebab itulah Syekh bin Baz rahimahullah bila dia tahu kisah-kisah ni, dia kata, aku tak pernah putus-putus menghantar surat kepada raja. Masa tu Raja King Fahad. Kita tahu King Fahad dengan King Fahad perangai dia kan, tapi tak pernah putus hantar surat kepada raja untuk dakwah dia kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Dia terima tak terima itu isu nombor 2. Jangan jadikan isu pula. Surat kepada penguasa Oman pula. Nabi SAW menghantar Amr bin Al-As. Amr bin Al-As sahabat Nabi, sahabi jalil, anak dia Abdullah bin Amr Al-As. Ini dirujukkan dalam hadis. Pada bulan Zulqaidah tahun ke-8 Hijrah kepada Jifr dan Abdullah. Keduanya adalah putera, bukan purta tau. Purta ni apa? Putera. Al-Julanda, Al-Azdiyin, dia puak Azdi. Puak Azdi ni puak Arab lama. Kalau kita baca Sirah Ibn Hisham, dia sebut antara puak-puak Arab yang lama ni puak Al-Azdi. Ini Arab Aribah yang awal dulu, kuno, Arab kuno yang puak. Al-Azdiyin di Oman.
ataupun musta'ribah lah. Keduanya pun masuk Islam dengan penuh ketulusan. Mereka memberikan kekuasaan kepada Amru untuk beri keputusan di antara mereka. Nampak? Amru tetap berada di antara mereka sehingga sampai kepadanya berita kenabian kematian Nabi SAW. Surat kepada Raja Bahrain. Nabi SAW menghantar Al-Ala' bin Al-Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa Al-Abdi, Raja Bahrain, sebelum beliau SAW kembali dari Al-Ji'ranah. Al-Ji'ranah, tuan-tuan tahu kan? Telaga Ji'ranah tu. Biasanya orang Melayu ni dia akan buat umrah. Umrah tujuh miqat dia panggil. Dia akan pergi umrah dekat dekat mula-mula dekat daripada Madinah tu, Bir Ali, Zulhulaifah. Lepas tu dia nama umrah Hudaibiyah. Lepas tu panggil umrah Ji'ranah. Ini bid'ah. Memang ada hujung bid'ah ni. Bid'ah jika berniat dia nak mulakan umrah ni mesti daripada setiap miqat itu. Dia kata kita nak buat 7 umrah. Dah lah pakai hadis yang tak confirm sahih tu, 7 umrah 1 haji. Satu dah. Yang kedua pula dia tambah pula, dia kata kita nak buat umrah macam Nabi. Maksud Nabi buat dari setiap kawasan miqat tu kan. Maksudnya kalau Nabi buat Ji'ranah, kita buat Ji'ranah. Bukan macam tu, itu tak sunnah. Nabi berji'ranah tu, Nabi balik pada perang tu, perang Hunain. Kalau ikut sunnah, pergi perang Hunain dulu baru pergi Ji'ranah. Hunain tu. Jadi ini tak benar dia pergi Hudaibiyah. Kalau pergi Hudaibiyah kebetulan sebab nak tengok unta. Nak tengok sangat unta, tak puas tengok kat zoo, nak tengok dekat padang pasir. Nak minum susu unta kan, nak minum kencing unta. Boleh kat situ ada jual kencing unta. Larat tak larat minum tu isu nombor 2. Ada jual kat situ susu unta, kencing unta, apa semua. Jadi kat situ kalau kebetulan nak balik singgah Hudaibiyah, nak umrah, tak ada masalah. Tapi niat dia nak umrah Hudaibiyah, niat dia nak umrah ini, ternyata ini tidak disunnahkan. Para sahabat tak buat macam tu. Kalau daripada Ibn Taymiyah rahimahullah, dia sebut ini bahkan warid daripada ulama-ulama salaf. Dia kata siapa yang sengaja keluar tu, dia telah membuang masa dan tenaganya. Lebih baik dia buat tawaf sunat lagi banyak. Buat tawaf sunat banyak-banyak tu lebih afdal. Di Ji'ranah ni lah yang Nabi SAW membahagi-bahagikan harta rampasan perang, yang di mana Nabi sebahagiannya beri lebih kepada sebahagian sahabat yang lain. Lalu seorang lelaki nama dia Zulkhuwaisirah, dia kata, ya Muhammad, dia kata ini pemberian yang tidak adil. I'dil ya Muhammad, berlakulah adil. Nabi kata, wailak, idza lam a'dil faman a'dil. Dia kata, celaka engkau, kalau aku ini tidak adil, siapa yang adil? Siapa lagi yang adil? Jadi Rasul Nabi kata apa? Saya khruju min dhi'i hadha, akan keluar dari keturunan dia ni qaumun tuhqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamukum ma'a siyamakum ma'a siyamihim, yaqra'una al-Quran, baca Quran tapi tak keluar daripada khanajirihim, iaitu akan keluar dari keturunan Zulkhuwaisirah ni satu puak yang kamu rasa solat kamu dengan solat mereka lagi hebat. Puasa kamu dengan puasa mereka, kamu akan rasa lekeh puasa kamu banding dengan puasa mereka. Mereka itu membaca Quran tetapi tidak sampai kepada tenggorok mereka. Mereka yakhruju minad din, mereka itu keluar daripada agama kama yakhruju sahmu minar ramiyah, seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya. Keluar di sini bukan maksudnya kafir, Keluar di sini maksudnya keluar daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Iaitu ni puak yang Nabi sebut Al-Khawarij. Dah start dah Khawarij itu pada zaman Nabi sendiri dah, iaitu dia mempertikaikan Nabi SAW pembahagian harta rampasan perang. Kat situ kita kata antara ciri-ciri Khawarij ini, dia suka mempertikaikan pertama wahyu, yang kedua suka pertikaikan pemimpin. Semua benda jahat belaka je. Tak pernah betul. Tak betul tu. Semua jahat belaka je. Dan kedua, iaitu dia menaikkan semangat orang awam untuk membenci pemimpin. Ini juga Khawarij, walaupun dia tak keluar. Ini dia panggil Khawarij Al-Qa'idiyah,
Iaitu Qaidiyah ni dia tak pergi keluar. Bukan Al-Qaeda. Al-Qaeda tu confirm dah tu Khawarij. Sekiranya benar, sekiranya benar seperti yang didakwa itu, maka kita kata Al-Qaeda daripada Khawarij Al-Qaidiyah ni maksudnya dia menanamkan kebencian kepada orang walaupun orang tak keluar, walaupun dia sendiri tak keluar. Dan kita kata fitnah Khawarij ini ialah fitnah, kita kata fitnah tu takwil. Kerana dia takwil. Takwil maksudnya apa? Dia cuba nak faham apa tindakan Nabi itu melalui akal dia. Dia tak terima wahyu itu 100%. Jadi fitnah tu takwil. Lepas tu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Nuniyah dia, akidah dia, disebut punca kebinasaan setiap puak yang menyimpang daripada Islam ni adalah kerana takwil. Adalah kerana takwil, iaitu dia tak terima nas Al-Quran dengan hadis tu sebagaimana dia datang. Dia mesti nak takwilkan melalui akal dia. Yang ni kita akan bincang pada bab yang akan datang, bab akidah. Cuma kat sini ada kaitan dengan Jiranah tadilah. Dekat Jiranah. Dan yang seterusnya, orang kita pula buat khurafat kat situ. Dia pergi berdoa kat telaga Jiranah tu. Sedangkan telaga Jiranah inilah telaga yang di mana Nabi diracun. Orang tak racun dalam telaga Jiranah tu. Nabi minum dan Nabi terkena dekat situ racun tu. Kita kata ini, kita pergi berdoa kat telaga yang orang Yahudi buat racun. Buat apa? Ada pula sebagian travel agent ni, saya kalau boleh saya sebut nama saya satu travel agent ni, tapi sebab masuk video tu tak nak sebut, dia kena samat ni. Tu dia atas kertas. Lepas kelas lah. Dia bawa dia punya mutawif dia tu akan bawa kata, ini lihatlah, dia kebejatan kerajaan Arab Saudi menutup telaga ini. Telaga itu telaga Rasulullah. Apakah benda ni? Telaga Yahudi bubuh racun buat apa? Dan dia berdoa kat telaga tu. Dia kata tengoklah kerja Arab Saudi tak menjaga telaga ni. Memang keadaan kerja Saudi memang sengaja tak nak layan tempat tu. Sebab kalau dia buat besar-besar, nanti orang buat lagi khurafat lagi tu. Dia tak buat. Alhamdulillah wa inna rajiun. Siapa dekat Hudaibiyah orang buat khurafat kat Hudaibiyah? Dia pergi angkat bai'ah kat Hudaibiyah. Zaman Nabi bai'ah dah habis dah. Dia Hudaibiyah. Dia bai'ah kat Hudaibiyah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunaka innal ladzina yubayyunaka. Sebenarnya orang bai'ah kepada kamu itulah yang bai'ah, bahawa pokok tu bai'ah kepada kamu. Dan tak nak ampunkan dosa mereka. Inna lillahi wa inna raji'un. Dia ada ajaran khurafat ni, dia ambil rambut Nabi, dia bai'ah depan rambut Nabi ni. Ni saya sebutlah terdekat Naqsyabandiyah. Dia ambil rambut Nabi, dia pergi telaga Tuk Kapi tu dekat Turki tu. Ada satu rambut Nabi selai. Ya Rasulullah, aku angkat bai'ah kepada rambut. Buat apa? Para sahabat tu ada banyak rambut Nabi, tak ada seorang pun tabi'in ambil rambut tu pergi bai'ah depan rambut. Khurafat, lagi bid'ah. Ustaz ni asyik sebut bid'ah, saya asyik sebut bid'ah. Bukan pun, dah benda tu bid'ah nak cakap macam mana, nak kata sunnah pun. Kita pakai mutawif Indon. Kebanyakan lah pergi haji di umrah, mutawif kita Indon lah. Jadi soalnya, Indon ni adakah mereka ni berkelulusan yang betul? Okey, pertama, Indon kata Indon bukan isu dia. Ada juga Indon yang sunnah dekat sana, dekat Mekah tu. Bahkan lebih hebat sunnah daripada Indon Malaysia ni. Dekat Madinah ke, dekat Mekah ke, yang rajin datang kuliah ni orang Indonesia daripada orang Malaysia. Budak Malaysia belajar Madinah banyak mana, pergi jalan tepi pantai banyak, pergi makan nasi mandi je lebih. Tak mahu sebut kasar. Ni apa yang dikhabarkan kepada saya oleh Ustaz Asri Sobri sendiri. Dia belajar Madinah. Dia kata, dia datang kuliah Syekh orang berkerat je boleh kira dengan tangan orang Melayu. Orang Indonesia penuh. Bahkan yang jadi driver kepada Syekh Saleh Fauzan, orang Indonesia. Jadi driver kepada Syekh Abdullah Hunaiman, orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia, dia sanggup, dia jadi driver free sebab nak mengaji. Okey, jadi isu dia bukan Indon. Yang kedua, memang banyak juga orang Indon kat situ yang tak mengaji. Itu kena sebut jugalah. Memang banyak juga orang Indonesia yang tak mengaji, datang sebagai dia lah cek kerja sana. Dia pakai serban, dia pakai selempang, orang panggil ustaz. Pandai cakap Arab? Cakap Arab pun lebih kurang ni. Kalau boleh sampai tak tahu cakap Arab lagi. Dah lama-lama tu dia pandai cakap Arab. Lepas tu yang dia jual kayu koka, dia kata tasbih ini. Ni saya dengan Ustaz Syawal depan ni, pergi dulu. Ustaz
Ustaz, kenapa? Apa hebatnya tasbih Ustaz ni? Tasbih ini dia jual 1,000. 1,000 tasbih. Tasbih kayu kokal. Sebab apa? Tasbih ini telah digunakan oleh syekh kami. Dah zikir. Yang lagi hebat lagi dah dibawa tawaf, dah dibawa sa'i. Jadi tasbih ni dah kena tawaf, dah kena sa'i. Lepas ni tuan-tuan nak jual makanan produk, bawa tawaf, bawa sa'i, kita terkerepit yang telah ditawaf dan telah disa'ikan. Jual RM40 satu bekas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita kata satu penipuan. Nah, yang kedua, mereka yang ketiga, sebahagiannya bukannya mengaji, dia kata mengaji kat Mekah, tapi dia mengaji dengan ahli-ahli bid'ah dekat Mekah. Mengaji kat Mekah juga. Jadi jangan terpedaya dulu kata ustaz ni belajar kat Mekah dulu, Al-Makki kat belakang dia. Belakang dia ada Al-Makki. Al-Makki kat belakang dia. Maka Al-Makki, Al-Makki. Al-Makki ni belajar kat Mekah maksudnya. Itu dia bagi nisbah dia. Bukan semua Al-Makki itu belajar dengan ahli sunnah. Ada sebagainya belajar dengan Al-Makki, tapi belajar dengan ahli bid'ah dekat Mekah. Dia letak gelaran Al-Makki. Iaitulah doa yang jadi mutawif, yang bila sampainya orang umrah, nombor satu, dia tanam kebencian dulu pada kerajaan Saudi. Kau nampak ciri-ciri mutawif dia pertama sekali dia sebut kerajaan Arab Saudi ni macam ni, Wahabi ni, pom-pom. Ketahuilah, sesungguhnya mutawif anda ni ada masalah. Saya bukanlah nak defend kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi macam kerajaan lain, ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi bukanlah kerja kita, orang datang umrah, menanamkan kebencian kepada orang yang telah menyambut kita dengan baik. Tetamu, dia telah sediakan tempat yang selesa untuk kita beribadah, telah menyediakan menyambut kita sebagai tetamu. Walaupun apa yang dekat airport tu lantak dia lah, itu perangai dia. Itu semua tahulah masalah tu. Tapi secara umumnya dia dah sambut kita dengan baik. Dia bagi kita visa apa semua, datang selesa, ada bas, masuk hotel apa semua selesa, pergi umrah selesa, tawaf selesa, dia buat bangunan, dia buat semua tempat selesa. Jadi hormat jugalah. Dan kita tak, jangan masa kita tengah umrah, jangan disibukkan dengan ini macam ni, ini gini, ini gini. Sedangkan banyak lagi ulama' kat situ. Itu yang kita boleh ambil faedah daripada mereka. Ini disebut sini oleh guru kami lah, salah satunya Syekh Nasir Al-Aqal. Masa kami daurah dahulu, dia sebut, dia kata Alhamdulillah, dia kata negara ini negara yang mubarakah. Dia kata negara yang menjalankan hukum Islam, satu. Negara yang menegakkan tauhid, dua. Negara yang banyak membelanjakan, 80 juta dibelanjakan untuk amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kerajaan dia bagi, tak silap saya tahun baru ni lebih, Perintah yang baru ni lagi bagi lebih ratusan juta untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memberi Al-Quran percuma ke seluruh dunia. Membuka pusat-pusat Islam di negeri-negeri yang kafir, seperti Bosnia, di Vietnam, di Cambodia. Menghantar pendakwa-pendakwah, sponsor pendakwa-pendakwah. Kita ada mustasyar Islami. Masjid dibuka, pusat Islam di Perancis dibuka oleh kerajaan. Jadi kita kata Alhamdulillah. Dia kata walaupun kita tahu pegawai-pegawainya taklah baik sangat, disebutnya disebut. Kita kata manusianya ada yang baik, ada yang jahat, dia kata. Tapi Alhamdulillah, secara umumnya kita berada di negeri yang mubarakah, tayyibah. Wallahu ta'ala masuk ke Saudi pula ni. Seterusnya, utusan-utusan lain. Raja Yaman pula Beliau SAW mengirim Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi kepada Al-Harith bin Abdul Kulal Al-Himyari. Himyar ni juga puak Arab yang lama, Himyar. Sebab tu kita kata Arab asli ni datang daripada mana? Yaman. Orang Arab pure datang daripada Yaman. Tu yang Ratu Sabak semua tu, itu Arab asli, itu orang asli Arab. Adapun Nabi Ismail keturunan ni dipanggil Arab Musta'ribah. Ini Aribah tu Musta'ribah. Iaitu Nabi Ismail asal daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Arab pun. Kemudian orang daripada selatan ni naik pergi ke Mekah, tengok Mekah tu ada telaga apa semua, jadi bandar. Akhirnya Nabi Ismail kahwin dengan orang Arab Aribah ni. Lalulah keturunan mereka digelar sebagai Arab Musta'ribah. Itu kisahnya Arab ni. Jadi Al-Himyari ni puak Arab yang lama. Lepas tu kalau kita baca sirah Ibn Hisham, dari kerajaan Himyar, kerajaan lama Himyar. Kerajaan Himyar ni asalnya agama, ada agama ke Yahudi, lepas tu jadi agama Kristian. Asalnya Yahudi, lepas tu Kristian, ya? Dan disebutkan kisahnya Ashabul Ukhdud itu. Nak Ashabul Ukhdud tak? Yang berkenaan dengan telaga yang dikorek, orang campak dalam telaga tu.
Ashabul Ukhdud, yang kisah budak tu. Dengar hadis tu? Nak saya cerita ke tak payah cerita? Dah cerita dah kan, kisah budak tu yang bertakwa tu kan. Dia ni masa tu raja tu, dia punya tukang sihir dia dah nak pencen. Nak pencen dah. Lalu dia kata, aku nak sponsor satu budak, aku nak bagi beasiswa penuh. Bahasa kita lah, beasiswa penuh untuk belajar bawah aku ni. Nak jadi protege aku. Pencetus rumah. Kau pencetus rumah. Itu nak jadi ahli sihir Tapi masa on the way nak pergi mengaji dengan ahli sihir tu, dia terdengar seorang ruhban atau rahib yang pakar agama Kristian, maksud agama Nabi Isa lah. Bukan Kristian, Nabi Isa punya agama. Lalu dia seronok dengar Injil apa semua. Akhirnya dia pun seronok mengaji juga dengan orang. Jadi on the way dia nak pergi mengaji dengan tukang sihir tadi, dia akan singgah dulu ke rumah rahib tadi. Dia terlambat datang kat sini, jadi dia pun pukul dia. Asal terlambat ni kelas. Dia balik rumah dah terlambat. Sebab dia masa balik pun dia singgah mengaji juga. Masa balik singgah mengaji, kena pukul pula dengan orang tua dia. Kenapa dah balik lambat? Akhirnya cikgu dia kata, kalau datang lambat kat sini, kata mak yang tahan. Bohong lah tu. Kalau pergi balik rumah lambat, kata tukang sihir yang tahan. Ini kita bohong. Itu bahasa Melayu. Melayu Islam tak sebut bohong sunat. Dia panggil muslihat. Jadi bohong ni dibenarkan dalam bab inilah, bab nak menyelamatkan diri daripada kebinasaan, bukan menyelamatkan diri daripada buat salah. Dia dah salah, dia tak pakai, dia dah langgar traffic light, so dia tipu. Tak maaf lah cik, saya anak saya ni ada masalah apa semua. Itu tipu, bohong. Itu bohong nak menyelamatkan diri daripada buat kesalahan. Itu bukan darurat. Itu darurat. Tapi kalau darurat, kata kalau perompak datang, kawan kita dah lari, mana kawan kamu? Tak nampak dia. Itu bohong. Ada duit tak? Tak ada duit. Jangan ada duit dalam bank. Ada duit tak? Tak ada duit. Tak ada duit lah. Bohong tak? Bohong. Tapi menyelamatkan nyawa. Jadi lepas tu, apa jadi budak-budak ni? Allah Ta'ala uji pada orang kampung dia, ada satu binatang buas. Binatang buas ni, dia mengganggu perjalanan orang kampung tersebut. Akhirnya dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya rahib ini benar, maka aku sekali baling ni mati dia. Kalau tukang sihir itu benar, jadi sebaliknya. Jadi dia baling, akhirnya mati binatang tu. Lalu tambah yakin dia bahawa rahib itu di atas jalan kebenaran. Bila dia report dekat guru dia kata, sesungguhnya engkau sekarang lebih tinggi kedudukannya daripada aku, sebab keyakinan daripada Allah lebih hebat. Akhirnya jadilah lepas tu menteri kepada raja tu, kawan baik kepada raja tu, dia buta, dia berubat dengan budak ni. Budak dia kata, boleh aku berubat dengan syarat kau masuk Islam, kau sembah Allah Ta'ala. Akhirnya orang lelaki tu masuk sembah Allah Ta'ala, mata dia baik, dia report dekat raja. Raja kata, mata dah baik. Siapa yang baik dengan kamu ni? Dia kata, si fulan, budak tu. Jadi dia kata, tapi syarat nak baik, dia kata kena menyembah Allah. Raja tu kata, ada tak Tuhan selain daripada aku? Dia kata. Akhirnya raja tu suruhlah budak ni bunuh. Dia bawa atas gunung tu goyang, tentera dia mati, dia selamat. Bawa dekat laut, nak kapal tu goyang, tentera dia jatuh, dia selamat. Akhirnya budak tu bagi cadangan, aku nak bunuh aku, letak aku pada waktu duha, waktu terang macam ni, tak panas sangat, orang ramai. Bila nak bunuh, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan budak ini. Bila panas, semua masuk Islam. Bila masuk Islam semua, lagilah raja membara. Raja marah. Lepas tu dia buat Ashabul Ukhdud. Dia buat Ukhdud lah. Ukhdud ni maksudnya parit. Dia tanam, dia letak api apa semua. Lepas tu dia campakkan semua orang masuk dalam tu. Sehingga seorang wanita yang bawa bayinya, mak dia takut sebab bayi dia kata, jangan takut ibu, kita semua akan masuk syurga. Akhirnya mak dengan anak bertujuan. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Dekat kerajaan mana? Dekat sebelah Yaman lah. Tapi dulu, sebab asalnya dia agama Yahudi, dia tak nak orang masuk Kristian. Dia tak masuk agama. Wallahu ta'ala alam. Sepanjang cerita dia. Okay?
utusan-utusan lain. Nabi SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, dan Mu'adh bin Jabal ke Yaman. Adalah hadis sahih Muslim, dan ada banyak hadis ni. Iaitu Nabi kata, innaka ta'ti qaumun, kamu akan datang satu ta'ti qauman, satu kaum yang mereka itu lembut hati mereka. Maka ajaklah mereka kepada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajak kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa inhum ata'uka fi dhalik. Kalau mereka taat kamu dalam masalah itu, ajak pula mereka solat 5 waktu. Kalau mereka taat pada mereka kamu dalam perkara itu, maka suruh mereka keluarkan zakat. Dan takutilah harta-harta orang yang harta-harta orang yang mulia. Ittaqu iyyakum wa qara'ima amwalihim. Hati-hati harta-harta kamu. Maksudnya nak ambil zakat tu jangan ambil lebih. Sesungguhnya tidak ada di antara dia, di antara orang yang dizalimi itu, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada hijab di antara orang yang dizalimi dan antara Allah. Maksudnya doa dia makbul. Bayangkan doa itu, bila Nabi sebut hadis tadi, bukannya kepada orang yang miskin, bukan, orang kaya. Allah Ta'ala dia adil kepada orang kaya, tak adil kepada orang miskin. Maksudnya kalau ambil zakat pun jangan ambil lebih. Zakat pun tak boleh ambil lebih, yang lain lagi tak boleh ambil. Faham-faham lah tu. Jadi kat situ hadisnya, dia kata Abu Mu'az bin Jabal ni Nabi hantar ke Yaman saat beliau kembali dari Tabuk. Kalau kita baca kisahnya, Mu'az bin Jabal ni sedih sebenarnya. Dia kata, kamu mungkin takkan dapat jumpa aku lagi. Nabi kata kat Mu'az bin Jabal, menangis dia masa dia on the way nak pergi tu, menangis dia. Sebab dia tak sempat jumpa Nabi. Nabi wafat masa tu dekat Yaman lagi. Ya. Sebahagian lagi mengatakan bahkan putusan ini terjadi pada tahun ke-10 Hijrah, bulan Rabiul Awal. Dalam rangka dakwah kepada Islam, maka majoriti penduduknya memeluk Islam secara sukarela tanpa ada peperangan. Sebab itulah Nabi SAW kata apa? Orang Yaman ini abarrahum quluban, hati mereka lembut. Lepas tu Nabi puji lagi, al-imanul yaman wal hikmatul yamaniyah. Iman itu ada pada Yaman, dan kebijaksanaan itu ada pada, hikmah itu ada puak Yaman. Sebab itulah Nabi sebut lagi dalam hadis juga Sahih Muslim. Nabi kata apa? Orang Yaman ni mudah dakwah. Tidak seperti golongan Faddadin. Al-Faddadin ni orang bela unta. Sebab sebelah utara sana tu, orang Arab ni min qaumi Mudar, kata daripada puak Mudar. Puak Mudar ni anak Nabi Ismail, ada satu nama tu Puak Mudar dia panggil. Puak Mudar ni semua ni Arab yang kerah kepala semua. Sebab itulah berlakunya penyebaran negeri Arab dekat sekitar keliling-keliling tu banyaknya melalui pertembungan, peperangan. Adapun Yaman, Nabi hantar pendakwah masuk Islam, begitu je. Sebab itulah berlaku, nampak kita tengok berlaku ni perangan kat utara, berlaku kat sebelah selatan, apa semua, dekat sebelah timur. Sehingga kat Nabi palsu apa semua. Sehingga Nabi kata yang paling teruk sekali daripada timur, minal masyriq, dari timur. Di sana adalah timbulnya Iraq. Iraq dari situlah timbulnya tanduk syaitan. Min huna timbul daripada sana timbulnya fitan, dan banyaknya di situlah munculnya tanduk syaitan. Kasratul zalazil wal fitan. Daripada sana banyaknya gempa bumi dan fitan, fitnah banyak. Sebab tu kita tengok sejarah Islam daripada negara Iraq ni lah munculnya pelbagai fitnah. Start daripada fitnah Khawarij. Khawarij dekat Haruriyah. Kalau tuan-tuan buka Google Map tu, cari dekat bandar Haruri, ada lagi kampung tu. Haruri ni Khawarij. Kemudian daripada Iraq juga, daripada Kufah timbulnya Syiah yang nak pergi bunuh Hussein, Sayyidina Hussein. Daripada Iraq juga munculnya puak Qadariyah yang tolak qada dan qadar. Daripada Iraq juga munculnya bidah Jahmiyah, iaitu orang tolak menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Daripada Iraq juga munculnya bid'ah Mu'tazilah, golongan akal. Daripada Iraq juga munculnya bid'ah Asy'ariyah, sifat Asy'ariyah sifat 20. Jadi semua ni semua bid'ah banyak daripada Iraq. Daripada Iraq lah askar Mongol masuk.
Dari Iraq juga munculnya seorang lelaki, nama dia Nasirul Syaitan At-Tusi. Nama saya Nasiruddin namanya. Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi maksudnya pembantu agama. Dia daripada Tus. Tus ni Iran sekarang. Dia ini masa zaman Mongol serang, dia lah yang tunjukkan kepada orang Mongol mana tentera Islam, mana raja. Dia Syiah. Siapa guru dia? Ibnu Sina. Siapa guru dia? Ibnu Sina. Ibnu Sina ni ahli falsafah. Kufur, ulama kata dia ni kufur. Sebab dia kata alam ini kemungkinan dia qadim, sama macam Allah Ta'ala. Alam ni qadim. Qadim maksudnya apa? Sedia. Sebab dia kata mustahil. Ni masuk akal, tak cukup lah. Okay? Dia kata alam ni qadim. Dia ada satu kitab Al-Isyarat Ibn Sina, dan telah dikafirkan oleh banyak ulama kita. Saintis tu kan? Yes, pakar perubatan tu. Yes, Avicenna tu. Ibn Sina, orang kafir dia suka, dia suka cerita pasal Ibn Sina ni lebih-lebih. Dia tak tahu Ibn Sina ni kufur, mulhid. Medicine tu datang daripada Tak apalah, medicine tu medicine lah. Kita ni belajar medicine dengan siapa-siapa. Tom, Dick and Harry boleh belajar medicine. Mana-mana doktor boleh. Medicine bukannya hukum apa, tak ada masalah. Belajar dengan orang kafir tak ada masalah. Masalahnya kalau belajar falsafah dari dia tu. Yes, Hai Nasruddin ni dia ambil ilmu falsafah. Lepas tu dia kata Ibn Sina ni dia beragama batiniyah, Syiah batiniyah. Syiah batiniyah ni apa dia? Syiah batiniyah ni iaitu dia kata agamanya ada zahir, ada batin. Jadi dia tafsirkan semua ayat Quran tu semuanya ada tafsiran batin. Solat itu maksud dia menghadapkan diri kepada Allah, bukan solat lima waktu tu. Haji itu ialah ziarah jiwa kepada Allah. Puasa itu menahan diri daripada perkara-perkara buruk, daripada akhlak yang buruk. Dia tafsirkan semua, sehingga kan dia tafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan hari kiamat. Dan dia orang adalah orang yang tak terima hari kiamat, batiniyah. Teruk ni. Jadi itu kalau kita tak sedar. Dan Nasruddin Tusi inilah anak murid Ibnu Sina. Sebab itulah Ibnu Qayyim menggelarkannya Nasirul Syaitan, bukan Nasiruddin. Nasirul Syaitan Tusi. Orang kita tak kenal. Lalulah dibacalah dalam radio-radio Islam Malaysia ni. Tak nak sebut radio mana lah. Radio Islam Malaysia dia kata tokoh-tokoh Islam Nasiruddin At-Tusi, pakar ini, pakar itu. Tak cerita akidah dia. Jadi anak-anak kita pun banggalah letak kelas 1 merah, kelas Nasiruddin At-Tusi. Buka college Ibnu Sina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi? Tarjih je lah yang kita boleh buat. Inna lillah, musibah inna lillah wa macam Allahul musta'an. Sampai sekarang tak akan dia orang tak sedar. Sebab tak mengaji. Itu masalahnya. Sedar tu datang lepas mengaji. Tapi tak pernah pun ada dalam mainstream order. Selama-lama kita ingat Ever Seen dulu adalah seorang tokoh. Tuan-tuan balik, lepas tu buka Google sendiri, kaji dia, apakah akidah Ibn Sina. Sebab apa? Sebab tak ramai yang mengaji bab ni. Tak ramai yang mengaji sampai bab ini. Kita Allah musta'an. Sebab semua tengah sibuk hafal burdah, kasidah, mana ada masa nak baca ni? Tak apalah, hanana ke tak hanana ke tak kisahlah. Jangan sibukkan dengan benda lain. Kita ni sibukkan dengan banyak benda yang kita tahu akidah kita sendiri. Okey, setelah itu Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Talib kepada mereka. Nampak Nabi hantar Ali pula. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW di Mekah saat Haji Wada'. Kemudian Nabi SAW mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali pada Zil Kala, Al-Himyari dan Zi Amr untuk mengajak keduanya kepada Islam. Keduanya pun menyatakan diri memeluk Islam. Rasulullah SAW wafat sementara Jarir masih berada di tengah mereka. Itu Nabi puji. Nabi selalu puji orang Yaman. Al-Hikmatul Yaman, Iman Yamaniyah. Nabi SAW mengirim Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Musailamatul Kadzab. Siapa Musailamatul Kadzab ni? Nabi palsu tu. Dah ada zaman Nabi dah. Sehingga Musailamatul Kadzab, kalau kita baca kisahnya, dia hantar wakil dekat Nabi. Dan Nabi tanya wakil dia, siapa aku? Dia kata, kau pendusta. Dia tak mengaku. Dia tak mengaku Nabi, maksudnya Nabi. Dia kata guru dia Musailamatul Kadzab tu Nabi.
Dia katalah, kalaulah aku tak berpegang kepada hukum mengatakan tak boleh bunuh kepada wakil ni, aku dah bunuh dah wakil ni. Sebab wakil tak dibunuh. Itu kata undang-undang ni bukan UN yang cipta, Nabi dah buat dulu dah. Tak boleh bunuh wakil untuk menyampaikan surat. Lalu beliau SAW mengirim surat lagi kepada As-Sa'ib bin Al-Awwam dari Az-Zubair, namun Musallamah tidak menerima Islam. Nampak, As-Sa'ib bin Al-Awwam, saudara Az-Zubair bin Al-Awwam. Nampak, ini semua sahabat semua kerja untuk Islam, bukan mengaji je. Mengaji satu benda tuan-tuan. Mengaji satu benda, Alhamdulillah kita rajin mengaji Yayasan Taklim ni. Kelas harfiah pergi, bahasa Arab pergi, tafsir pergi, hampir semualah pergilah. Pergi kelas yang tak jadi, dia kena buat kerja untuk Islam. Nampak ni, para sahabat, dia pergi hantar wakil. Kita buat macam tu jugalah. Kita pergi kat pejabat kita cerita pasal sunnah, kita cerita pasal ini. Sambil-sambil jual produk, tuan-tuan, ada jual tudung ada, jual ubat ada, jual kek ada, jual kuih ada. Sambil-sambil jual kuih tu masuk sunnah-sunnah tu, selit-selit lah. Macam mana tuan nak untung dengan hasil jualan tuan tu? Untung juga dari segi akhirat. Terutama sekali kalau doktor, macam Dr. Zuhara ni, kalau cakap orang mesti dengar punya. Doktor kan, dia sebut dalam kuliah lepas kan, orang beriman dengan doktor lebih dari ustaz lagi. Kalau doktor kata tahun depan awak mati, dia beriman ni. Ustaz kata dalam kubur ada azab, dia relax je. Kalau doktor kata tahun depan awak mati, percaya, menangis-nangis dah. Dah buat wasiat siap-siap. Betul tak? Barakallahu fikum. Jadi ini kita kata, buatlah kerja untuk dakwah Islam ni. Nabi SAW mengirim pula utusan kepada Al-Farwah bin Amr Al-Juzami untuk mengajak dia masuk Islam. Versi lain mengatakan bahawa Nabi SAW tidak mengirim utusan kepada Farwah. Adapun Farwah adalah petugas pembantu Kaisar di Ma'an. Ma'an ni kat mana? Jordan. Ma'an dengan Karak sama. Saya sebut dulu kan, perang Mu'tah tu berlaku di satu tempat namanya Al-Karak. Saya ada sahabat-sahabat, kalau orang Jordan semua tahu Karak ni, Al-Karaki. Dan satu nasi Arab sedap dia panggil. Dia panggil Mansaf Al-Karaki. Itu sedap orang Jordan ni, nasi Arab. Mansif, kalau pergi dekat Rausha ni Kelan Mansif Urdun, Jordan. Memang sedap nasi tu. Tapi yang paling spesial kan Mansif Karaki, daripada Karak tu. Ma'an ni dengan Karak ni, Ma'an ni tepi laut tak silap saya. Dia pelabuhan Ma'an. Lalu ia memeluk Islam dan mengirim surat kepada Nabi SAW tentang keislamannya. Dia mengirim pula hadiah kepada Nabi SAW melalui Mas'ud bin Sa'ad. Hadiah tersebut adalah bagal kelabu yang diberi nama Fiddah dan seekor kuda bernama Al-Dharb serta keldai bernama Ya'fur. Nama lah, dia suka, dia sayang tu. Macam kita lah, comel, bulat, kucing tu kan. Demikian dikatakan majoriti ulama. Dan yang tampak Allahu a'lam bahawa Ufair dan Ya'fur adalah satu. Ufair itu dia punya tasghir dia lah, macam Hasan, Husain. Ya'fur, Ufair, kecil. Farwah mengirim pakaian dan mantel terbuat dari sutera nipis yang dihiasi emas. Nabi SAW menerima hadiahnya. Kemudian beliau SAW menghadiahkan kepada Mas'ud. Nampak? Dia bagi sutera. Sutera Nabi boleh pakai tak? Tapi Nabi ambil tak? Ambil. Itu hadiah kat orang lain. Nabi SAW menerima hadiahnya. Kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Mas'ud bin Sa'ad sebanyak 12 uqiyah dan satu, bukan nasan tu, Nasya wa nasya, bukan nasan, Nasya adalah setengah uqiyah. Bawah tu lah kiraan emas lah. Ni emas zaman lama dulu Nampak? Makna Nasya adalah setengah uqiyah. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham perak. Dan demikian setengah uqiyah sama dengan 20 dirham. Jadi hadiah yang diberikan kepada Mas'ud bin Sa'ad secara keseluruhannya berjumlah 500 dirham. Ya, 12 uqiyah. Jadi 12 uqiyah, 12 darab 40 apa? 480 kan? 480 tambah setengah uqiyah, 20 dirham. Jadi 500 dirham. Nabi hadiah kat orang 500 dirham. Masya Allah. 1 dirham berapa sekarang? Siapa jual emas sekarang? 1 dirham. Oh, 1 dirham sama seekor kambing. Seekor kambing sekarang berapa harga dia? Dinar. Dinar. Dirham sikit lagi. Ayam. Ada kod-kod ni nak ya.
Ceklah sendiri dirham tu berapa? Dirham RM16. Barakallahu fikum. Himyar ni kat mana? Himyar selatan dekat Yaman. Al-Himyari, Yaman. Himyar ni kerajaan Ratu Sabah pun tu Himyar lah zaman tu dulu. Yang telaga tu kan, yang empangan tu. Kerajaan Himyar lah, kerajaan lama tu. Himyar. Okey, maksudnya para muazzin Nabi SAW, mereka berjumlah 4 orang. Yang dimasukkan muazzin di sini ialah muazzin tetap lah. Muazzin tak tetap banyak. Muazzin bila rakyat ni. Taklah, maksudnya muazzin tetap yang Nabi sentiasa menyuruh dia menjadi yang melaungkan azan. Mereka berjumlah 4 orang, 2 di Madinah. Bilal bin Rabah sebagai orang pertama yang azan untuk Rasulullah SAW. Betul, bila kita pisah dengan Zaid bin Abdullah tu kan. Contoh hadis Zaid bin Abdullah yang mimpi azan tu kan. Lepas tu Umar Al-Khattab mimpi azan juga. Lalu Nabi suruh Bilal azan dengan dengan mimpi tersebut. Jadi kat situ dekat nama Tok Bilal tu. Sebenarnya muazzin, bukan Bilal. Bilal tu nama sahabat. Kesian kan. Soalan sekarang ni, dia tu kerja apa? Bilal je. Apalah kita Bilal nama sahabat. Bilal bin Rabah ni tapak kaki dekat dalam syurga Nabi dengar. Jadi dengan sama. Bilal bin Rabah adalah seorang pertama yang azan untuk Rasulullah SAW, dan Amru bin Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum, yakni yang buta itu, Al-Qurashi Al-Amiri Al-A'ma. Al-A'ma tu maksudnya buta. Dia buta tapi dia sangat menjaga waktu dia. Sebab tu Nabi kata apa? Bila Bilal azan, Bilal akan azan pada waktu malam. Makan dan minumlah sehingga azannya Ibnu Ummi Maktum. Maksudnya sunnahnya waktu subuh ni azan 2 kali, untuk menyedarkan orang yang bersalat dan untuk membangunkan orang yang sedang tidur. Bila orang solat kejut dah dekat subuh dah. Jadi siapa nak sahur apa semua boleh sahur, dan tidur boleh bangkit tidur. Bukan pasal keset kuat-kuat. Bukan pasal keset kuat-kuat. Nabi dah ajar petunjuk Nabi dah untuk kejut orang sembahyang subuh. Bukan pasal keset kuat-kuat. Ini nak pasal keset kuat-kuat. Yang sunnah Nabi tak nak buat azan 2 kali. Kan kat Mekah kita azan 2 kali kan. Kadang-kadang dengar azan Ahmad dah subuh, lagi rupanya setengah jam lagi. Allahu Akbar. Tidur kat masjid. Pernah berlaku tak? Sok pernah berlaku kat saya. Alamak suruh lagilah kita, lagi tak mandi apa semua, lagi rupanya azan pertama. Bagus juga tu, dapat ada masa tahajud apa semua, baca Quran. Barakallahu fikum. Jadi kat sini kita kata sunnahnya memang azan 2 kali. Makan dan minumlah sehingga azannya Ibnu Ummi Maktum. Apa dia? Iaitu azan 2 kali. Satu lagi di Quba, iaitu Sa'ad Al-Quradhi. Al-Qurd, itu Al-Quradhi, dia puak Bani Qurad, mantan budak bekas hamba Ammar bin Yasir. Seseorang di Mekah namanya Abu Mahdhurah. Namanya Al-Aus bin Mughirah Al-Jumahi. Abu Mahdhurah biasa mengucapkan tarji' dalam azan dan tasniyah dalam iqamah. Apa tarji' ni? Tarji' ni bila kita azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu asyhadu an la, kita buat perlahan tu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu asyhadu an la ilaha illallah, baru kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azan Abu Mahdhurah. Macam azan di mana? Macam azan kat Malaysia lah. Sementara Bilal dan tasniyah dalam qamat. Tasniyah ni maksudnya tak buat tarjih lah. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia buat 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu qamat Abu Mahdzurah. Dia buat dua kali. Okey. Dan tengok sini ya. Sementara Bilal tidak melakukan tarjih. Di azan tak buat asyhadu an la ilaha illallah, tak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus je. Tak ada tarjih. Dan tidak pula tasniah masa iqamah. Sekali je. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kat Malaysia, iqamat kita iqamat siapa? Bilal. Azan kita azan siapa? Azan Abu Mahdzurah. Kita buat tarjih kan? Malaysia banyak buat tarjih. Okey. Selesai tak masalah tu? Faham ya? Sebab itulah Imam Syafi'i serta penduduk Mekah berpegang kepada azan Abu Mahdzurah dan qamat Bilal. Betul lah orang Malaysia buat tu. Betul lah orang Malaysia buat. Di kelas ni banyak orang perempuan, orang lelaki bagus. Tahu bahasa azan ni. Sementara Abu Hanifah serta penduduk Iraq berpegang kepada azan Bilal dan qamat Abu Mahdzurah terbalik. Nampak? Itu mazhab Hanafi, dia qamat 2 kali. Adapun Imam Ahmad dan para ahli hadis, ahli hadis banyak ulama hadis lah. Okey. Serta penduduk Madinah berpegang kepada azan Bilal dan qamatnya. Qamat Bilal macam mana? Tak ada tarjih. Tak ada dibuat sekali je semua. Tak ada tasniah pun, sekali je. Dan azan ni pun azan macam mana? Ada tarjih tak? Tak ada. Itu kebanyakan orang Madinah buat. Maksudnya tak ada tarjih. Dan juga sebab tu dikatakan dalam hadis Nabi, umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al iqamah. Disuruhnya umira Bilal untuk yashfa'al adhan, mensyafa'kan azan. Mensyafa' tu apa? Syafaat. Mensyafaatkan azan. Apa mensyafaatkan azan? Maksudnya biar azan tu ada 2. Itu maksud syafaat tu. Dah masuk akidah pula ni. Syafaat maksudnya apa? Bila satu pergi tak ngam, dia kena satu lagi surat, betul tak? Itu kita minta syafaat menteri lah untuk minta anak saya masuk asrama. Syafaat lah tu. Syafaat lah tu. Misalnya hantar surat kepada Ketua MARA ni, nak masuk anak saya MRSM. Ketua MARA pun cop lah, saya recommend budak ini. Maka itu syafaat lah tu. Itu syafaat lah, recommendation, syafaat. Syafaat tu maksudnya benda yang single dijadikan 2, maksud ada pembantu. Itu Nabi kata apa? Bilal disuruh untuk mensyafaatkan azan. Maksud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa yutir al-iqamah, dan mewitirkan iqamat. Maksudnya jadikan iqamat 1 illal iqamah, kecuali iqamah. Maksudnya kecuali qad qamatis salah. Tu qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Kita baca 2 kali. Dia kata umira Bilal disuruh untuk yashfa' adzan wa yutir iqamah, mewitirkan iqamah illa iqamah, melainkan iqamah qad qamatis salah. Faham ke ni? Okey. Faham tak? Alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya. Dan azan dengan qamat ni bukan untuk lelaki je, untuk perempuan boleh. Kalau ramai-ramai perempuan 80 orang pergi bercuti mana-mana ke, azan lah. Tapi janganlah azan pakai corong, jangan. Azan dalam bilik, dalam rumah dia lah. Nak qamah. Jadi kena belajar juga pasal sunnah ni. Dan kesimpulan sini kata Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh, Menteri Agama Saudi sekarang. Orang alim Masya Allah, menguasai banyak ilmu, terutama sekali ilmu akidah. Dia kata siapa-siapa nak pakai azan Abu Mahdzurah pun betul, siapa pakai azan Bilal pun betul, tak jadi masalah. Itu pendapat kuat. Dua-dua ada dasarnya. Sedangkan tapi pendapat Imam Malik agak lemah masalah ni. Sedangkan Imam Malik menyelisihi pada 2 tempat pengulangan takbir dan penggandaan lafaz iqamah, di mana beliau tidak mengulanginya. Dia terbalik pula.
Maksudnya yang takbir tu diulang, dia tak ulang, dia buat sekali. Iqamah yang patut ulang tu dia buat sekali. Tidak mengulang. Yang iqamah yang patut ulang tu dia buat sekali juga. Maka kat sini kata Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh dalam huraian daripada kitab ni Zadul Ma'ad, dia kata pendapat yang Malik ni agak pendapat yang lemah dari segi dalilnya. Jadi pendapat kuat jadilah sama ada nak pakai azan Abu Mahdzurah ataupun Bilal. Pendapat Syafi'i pakai Abu Mahdzurah. Dia kata Abu Mahdzurah tu lebih menghuraikan azan Bilal, lebih menambahkan. Maksudnya kaedah dia kalau ada lafaz kata buat, tu lagi tak buat, maka kita ambil lafaz yang buat. Ada hujah kat situ, dia ambil azan Abu Mahdzurah buat lebih sempurna. Kemudian pada yang witir pula, dapatnya dalil kata Nabi mewitirkan, Nabi suruh. Dan hadis suruh dengan hadis perbuatan sahabat, mana lagi utama? Hadis suruh tu lagi kuat. Itu satu Imam Syafi'i ambil. Jadi hujah Imam Syafi'i kuat tak? Kuat juga sebenarnya. Ada masalah ni. Barakallahu fikum. Selesai. Itu tukar azan Nabi. Ada pun yang cara tak rasmi ada juga. Ada seorang lelaki nama dia Ziyad bin Al-Hadh As-Sudai. Ketika tu Bilal datang lambat. Biasalah bukan muazzin kita pun kadang-kadang terlambat tu, Syawal. Bilal bin Rabah pun kadang-kadang terlambat. Jadi sekali tu Bilal datang lambat. Akhirnya Ziyad bin Al-Harith As-Sudai ni azan. Tak qamat, Bilal dah sampai lah. Bilal nak qamat. Dia kata Ziyad yang qamat. Itu Nabi kata apa? Man azan fahuwa yuqim. Siapa yang azan maka dia lah yang iqamah. Cuma hadis ini tak sabit dari segi sanadnya. Hadis ini lemah. Jadi oleh sebab itu ulama kata siapa yang azan boleh berbeza dengan orang yang iqamah, boleh berbeza dengan orang yang azan. Kerana hadis kata siapa azan dialah yang iqamah, maka hadis itu lemah dari segi sanadnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dia azan, dia iqamah, dia imam. Dia azan, dia iqamah, dia nak sapu semua pun tak ada masalah. Tak ada dalil kata siapa azan tak boleh iqamah. Kalau dia azan tu dia khatib, lepas tu dia ni, dia nak, lepas tu dia iqamah, dia imam, nak khatib sekali Jumaat, dia nak sapu semua, boleh. Boleh, tak ada masalah. Bahkan masa saya mengaji dulu dekat Jami' Abdul Aziz tu, memang pegawai agama ni tak banyak. Masjid Malaysia ni imam 3, Bilal 3, Syiah 2. Masjid macam tu juga, bukan Malaysia lah, lain-lain, Venezuela. Malaysia okey, alhamdulillah. Dia dua orang je. Tapi dua tu, dia azan, dia imam pula hafiz apa semua. Sedap kita bila dengar azan pun seronok, sedap. Dia memang orang yang betul menguasai lah. Ni buat ramai-ramai kat Venezuela tu baca Fatihah betul-betul. Cukup lah. Ustaz ni suka nak nampak orang ya. Pasal-pasal pegawai beliau pula. Okey, apa pula dia panggil umara'ihi, umara' Nabi. Umara' ni maksudnya orang yang Nabi lantik menjadi ketua ataupun diberi jawatan tertentu. Ya. Di antaranya Al-Badhan bin Sasan, berasal dari keturunan Bahram Jaur. Ini orang Yaman, Badhan. Beliau menunjuk, Rasulullah SAW menunjukkannya untuk menjadi pemimpin penduduk Yaman. Kalau tuan-tuan baca kisah Badhan ni cantik. Bila sampai dekat tempat tu, dekat Yaman tu, Nabi suruh, kata kau pergi kat satu kawasan tu, kau ambil 2 kayu tu, lepas tu kau menghadap ke gunung tu. Kau punya kiblat, ambil 2 kayu menghadap ke gunung tu. Itulah dia kiblat kau. Sekali Syekh Dr. Al-Majid Zindani, dia buat garisan guna map tu, memang daripada gunung tu tepat sampai kat Mekah, betul-betul kat Kaabah tu. Ni kita mukjizat Nabi SAW. Badhan ni lah, masa Nabi hantar Badhan ke Yaman. Masjid tu masih ada lagi. Ada lagi masa sekarang. Tanya Ustaz Ali masa kisah ni. Setelah kematian Kisra, beliau adalah pemimpin Islam. Setelah kematian Kisra, Kisra ni Parsi. Sebab dulu kerajaan Yaman di bawah kerajaan Parsi. Dan pernah bergaduh lah, Parsi kejap, lepas tu Abrahah kejap, lepas tu bergaduh Kristian dengan Majusi tu berebut-rebut Yaman ni. Beliau adalah pemimpin Islam pertama di Yaman dan Raja Ajam.
non-Arab pertama yang memeluk Islam. Setelah kematian Badan, Rasulullah mengangkat anaknya Syahar bin Badan untuk memerintah Sana'a dan wilayah sekitarnya. Nampak tak Nabi lantik siapa? Anaknya. Maksudnya bukan demokrasi. Bukan demokrasi. Seperti Islam ni, demokrasi ni ialah bukan part of Islam pun. Demokrasi bukan seorang yang nak jadi orang yang adil mesti kena tegakkan demokrasi. Ini pemikiran yang bengkok otak ni kan? Tak maaf saya sebut lah. Orang kita sekarang ni nak jadi adil mesti demokrasi. Tak semestinya. Jadi dia perjuangkan demokrasi tu macam perjuangan Quran dan Sunnah tu. Dia perjuangkan demokrasi, biarlah sampai akidah tergadai, biarlah akidah kita macam mana pun, asalkan demokrasi kita akan tegakkan. Hati-hatilah. Tak kisahlah macam bunyi pun tak kisah macam mana bunyi pun. Saya tak. Kalau tak setuju, tak setuju sudah, lantaklah. Saya makan gaji yang saya tak lip. Isu dia sekarang ni, orang sepanjang kita ni, dia perjuangan demokrasi lebih macam perjuangan Islam. Bahkan menganggap demokrasi itu part of Islam pula. Mana ada? Lepas tu guru kami dia kata, mana part demokrasi itu Islam? Iaitu kebebasan untuk menyampaikan. Kerana Islam dah ada dah kebebasan menyampaikan suara, pendapat. Cuma demokrasi, cara menyampaikan pendapat tu kadang-kadang sampai tahap kufur pun ada. Itu kita tak setuju. Demokrasi ni tahkim orang kita ni yang paling tinggi syariat. Orang awam macam mana semua manusia berkumpul pun untuk mengubah syariat, tak boleh ubah syariat. Tapi demokrasi ialah hukum manusia ke atas manusia. Sebab itulah seorang yang pengubah demokrasi itu pun nak demokrasi sangat pun tak boleh lebih dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita kata Quran dan Sunnah tak boleh melebihi, maka dia kata ini bukan demokrasi dah. Nampak? Dia kata kalau kita kata Al-Quran dan Sunnah paling tinggi, orang bawah, maka itu bukan demokrasi bagi dia. Demokrasi ini tidak ada siapa pun lebih tinggi daripada demokrasi itu sendiri. Ini kufur. Ini kufur. Kalau kata demokrasi lagi tinggi daripada Quran dan Sunnah, kufur ni. Sebab tu setengah ulama yang bila dia tengok ada orang berakidah macam ni, dia hukum kufur terus demokrasi ni. Walaupun kita tak secepat itulah hukum demokrasi kufur kan. Tapi kalau dia berakidah sedemikian bahawa hukum manusia, demokrasi itu lebih tinggi daripada mana-mana. Lepas tu bila kita cakap perlembagaan Lord Rick itu lebih tinggi daripada mana-mana undang-undang dari mungkin Allah Ta'ala ni, kufur dia. Kufur dia, bahaya tu kita kata subhanallah. Jangan kita keluarkan. Tak setuju pun jangan sampai tahap macam tu lah. Politiknya pasal lah. Cerita lain okay? Jadi tak semestinya. Yang penting hak itu perlu. Walaupun cara raja ke, cara apa ke, hukumnya mesti diberi kepada hukum Islam. Sebab tu hukum ni Islam tu. Kalau raja tak hukum Islam, maka ada kaedahnya, kaedah untuk menolaknya. Akhirnya Syahar terbunuh. Rasulullah SAW menunjuk Khalid bin Sa'id bin Al-As untuk menjadi pemimpin Sana'a. Rasulullah mengangkat pula Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi menjadi pemimpin Kindah dan Sadif. Atau Sadif, bukan panjangan Sadif, tak, bukan Sadif, Sadif je. Nabi SAW telah wafat sebelum Al-Muhajir berangkat ke wilayah itu. Lalu Abu Bakar mengutusnya untuk memerangi orang-orang murtad. Al-Muhajir tu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat Ziyad bin Umayyah Al-Ansari memimpin Hadramaut. Hadramaut ni tempat orang kita Hadramaut kena makan. Abu Musa Al-Ash'ari memimpin Zabid. Hadramaut tempat di selatan Yaman. Di Yaman. Hadramautin, mati dah sampai. Abu Musa Al-Ash'ari memimpin Zabid, Aden dan As-Sahil bersih pantai. Mu'adz bin Jabal memimpin Al-Janad. Ketuanya Sa'li lah bawa tempat ni semua, Yaman ni, dia tahu semua tempat ni. Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb memimpin Najran. Najran sekarang di dalam Saudi. Dulu di dalam Yaman, sekarang di dalam Saudi. Di utara sikit daripada Yaman. Najran ni dulu berlaku zaman Nabi, Kristian Najran datang jumpa Nabi berdebat. Yang dua berwahalah tu kan. Nabi Bahala kata datanglah ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'alna la'natallahi 'alal kadhibin. Maka bersumpah, sumpah mubahalah ni. Pernah berlaku tak dulu kisah pasal Anwar Ibrahim tu kan? Nampak sumpah mubahalah tu. Dia kata maksudnya mubahalah, dia kata aku kata aku tak buat benda tu, kau kata aku buat.
aku sumpah kalau apa yang kau bohong ni, laknat Allah kat atas kamu. Dia pula sumpah pula, aku bersumpah sekian-sekian, aku sumpah kalau bohong, kau bohong, laknat Allah kat atas kamu. Itu mubahlah. Mubahlah ni bila nak buat, bila dah tak ada dalam penyelesaian. Lepas mubahlah kena tutup mulut. Lepas mubahlah duk kecoh dah soal lagi pula. Lepas mubahlah dua-dua tak boleh cakap. Yang menuduh tak boleh bercakap, yang dituduh tak boleh cakap. Tutup cerita, stop. Allah yang putuskan. Merayu. Perayuan. Jadi sebab tu kalau tak sama mubahlah, kalau masih lagi dalam perbincangan, boleh bawa ke mahkamah, boleh lagi, tak perlu mubahlah. Tak perlu mubahlah. Nasihat dia ada. Nasihat agama dia ada. Tak cukup. Itu wa ta'allahi tu. Wallahi wa billahi wa ta'allahi. Itu wa tallahi wa ta'allahi. Yang sumpah tu pun tak faham sumpah tu. Yazid putera Abu Sufyan memimpin Taimah. Attab bin Asid pemimpin Mekah dan mengurus pelaksanaan haji kaum muslimin tahun ke-8 Hijrah dan usia kurang daripada 20 tahun. Subhanallah. Maksudnya bukan kira muda dan tua. Yang penting kalau dia mampu, ni kita kata bukannya ikut apa? Seniority tu, tak semestinya. Walaupun dalam Islam adabnya kita utamakan yang tua. Kabir tapi sebut yang tua dulu. Bila nak hidang makanan, kabir bagi orang tua dahulu. Bila minta pendapat, kabir fakabir. Bila Abdullah bin Umar nak jawab, dia malu ada orang tua daripada dia, jadi dia tak berani nak cakap. Itu adab dia. Tapi jika dia dah mampu nak lantik dia, maka itu dibenarkan dalam Islam. Bahkan itu yang digalakkan kalau dia memang mampu. Ali bin Abi Talib ditunjuk mengurus hasil bumi Yaman dan menjadi hakim di sana, dan mengangkat Amr bin Al-As sebagai pemimpin Oman serta wilayah sekitarnya. Beliau SAW menunjuk pula sebagian sahabat untuk mengurus zakat. Jadi kat sini kita kata hukum tu, kita kata zakat asalnya diberi kepada pemimpin. Zakat asalnya diberi kepada pemimpin. Kecuali kalau kita rasa ada akribak kita, saudara kita yang dekat yang tak dapat zakat. Yalah, mungkin permohonan tak lulus ke apa, sedangkan kita tahu dia memang miskin, maka boleh dah bagi pada akribak. Adapun nak bagi apa saja dia orang saya kumpulkan zakat, tak digalakkan. Tak digalakkan. Biar dia buat, kalau nak bagi pada kerajaan. Isu Ustaz, kalau katakanlah dia menguruskan cara tak betul apa semua, itu Allah Ta'ala yang menyelesaikan. Lalu kita bagilah kepada tempat yang dibenarkan. Oleh kerana itu jumlah pengurusan zakat sangatlah banyak. Pengurus zakat, Nabi SAW mengangkat Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji tahun ke-9 Hijrah. Nabi hantar Abu Bakar As-Siddiq. Tahun ke-9 Hijrah ini orang musyrikin boleh datang lagi Mekah. Lalu Nabi SAW hantar Abu Bakar As-Siddiq untuk umumkan di Mekah. Masa tu di Mina, dia kata tahun ini Allah, mulai tahun depan, tak boleh bertawaf Allah yatuful baiti ka musyrikan. Tak boleh, tak, orang musyrik tak boleh bertawaf di Baitullah Haram. Turun dengan turunnya surah At-Taubah tu. Innama ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis, maka janganlah dia masuk Masjidil Haram selepas tahun ini. Tahun ini tahun apa tu? Tahun 9. Allah yahujja ba'dal am musyrikun. Tak boleh orang musyrik buat haji. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan tak boleh orang yang tawaf di Kaabah secara bergila-gila. Uryan. Jadi selepas itu tahun ke-10 baru Nabi buat haji. Jadi sebab itulah saya sebut dalam kuliah yang lepas, yang sebelum ni, mazhab Syafi'i mengambil bahawa haji itu wajib alat tarahi, iaitu tangguh pun tak ada masalah, walaupun sepatutnya cepat. Wajib alat tarahi, wajib tapi tak ditentukan masa. Ada pun mazhab-mazhab yang lain menganggap bahawa haji itu wajib alal faur. Faur maksudnya dah cukup dia, wajib dah pergi.
Hujah mazhab Syafi'i kata ni, Nabi tak buat tahun ke-9, Nabi buat tahun ke-10, tapi Nabi tangguh. Hujah yang kata kena buat terus, dia kata Nabi tak buat tahun ke-9 sebab ada uzur. Uzurnya apa? Ada orang musyrik buat haji. Jadi Nabi tak nak buat haji bercampur dengan orang musyrik. Wallahu ta'ala alam. Ini khilaf perbezaan ulama'. Tuan boleh minta tahqiq dia mengenai masalah ni kepada guru-guru yang lain. Jadi saya bawa perbincangan ni lah masalah ni. Kalau tanya saya ada pesanan, saya kata wajib alal faur. Dah cukup je duit, terus pergi. Cukup duit dan terus pergi, maksudnya lepas sempurna yang lain lah. Maksudnya istita'ah tadi, kemampuan, tiket, dapat visa dan apa semua. Itulah, itu benda-benda perkara yang lain tu dah ada lah. Maksudnya dah ada dah. Boleh visa, boleh dapat, apa semua boleh dapat. Wajib tak tahu tu pergi. Kalau dah cukup, wajib pergi. Dan beliau SAW mengutus Ali menyusul Abu Bakar untuk membacakan surah Al-Bara'ah kepada manusia. Surah Al-Bara'ah itu surah apa? Surah Al-Bara'ah ni lah surah pelepasan Allah Ta'ala dan Rasulnya daripada orang musyrik. Ketika itu, kan tahun ke-6 kan buat perjanjian damai, tak boleh apa-apa. Lepas tahun ke-9 tu, tak ada lah. Tak ada perjanjian damai lagi dah. Sama ada tunduk kepada Islam ataupun menghadapi peperangan. Tak ada perjanjian gencatan senjata lagi dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bara'atum minallahi wa rasulihi lilladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Maka aku bagi 4 bulan je tempoh. Lepas tu tak ada lagi dah. Maksudnya siapa yang ada tempoh yang panjang, katalah perjanjian 10 tahun, 4 bulan maksimum. Siapa yang tak ada perjanjian lagi, 4 bulan juga maksimum. Annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adhanu minallah, maka ada kita kata pengumuman daripada Allah Ta'ala, pengisytiharan daripada Allah Ta'ala. Wa adhanu minallahi wa rasulihi ila nasi yaumal hajjil akbar. Pada haji akbar, pada hari haji akbar, berkenaan dengan haji akbar ni, pengisytiharan ini dibuat pada musim haji. Kemudian Nabi hantar Ali. Kenapa Nabi hantar Ali? Sedangkan Abu Bakar ada buat pengumuman lah. Kenapa Nabi hantar Ali pula? Sehingga kan Nabi Abu Bakar kata, nak ganti pemimpin ke ganti sebagai wakil je? Nak mengumumkan. Ali kata bahkan wakil saja, utusan saja. Maksudnya Abu Bakar tanya dulu, kalau gantilah. Yang ni orang Syiah, dia kata sebenarnya Ali ganti Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak nak. Ali datang kemudian. Dia kata orang Syiah kata Nabi sebenarnya dah pecat Abu Bakar As-Siddiq, tapi tak nak bagi juga jawatan tu dekat Ali. Kalaulah Nabi dah pecat Abu Bakar As-Siddiq balik tu, mesti Nabi dah marah kat Abu Bakar As-Siddiq. Ini Syiah ni penipu. Dia katakan hal itu dilakukan kerana awal surah ini masuk turun setelah Abu Bakar berangkat menunaikan haji. Namun sebahagian mengatakan bahawa kebiasaan bangsa Arab tidak boleh melakukan perjanjian ataupun membatalkannya. Sebab pembatalan daripada Allah, bukannya daripada Nabi. Pembatalan perjanjian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata batal perjanjian. Siapa ada perjanjian kurang dari 4 bulan, batal. Siapa ada lebih, 4 bulan je maksimum. Okey? Kecuali pemimpin atau orang yang berasal dari keluarga. Siapa yang buat perjanjian mula-mula tu? Nabi. Jadi orang Arab ni, kalau orang lain wakil, dia rasa tak puas hati. Dia nak kena ada pemimpin ataupun wakil keluarga. Lepas tu Nabi hantar Ali. Kena faham kisah ni. Orang Syiah ada twist kisah ni. Pada tak dia kata Nabi dah pecat Abu Bakar, dia kata Abu Bakar tak nak letak jawatan. Pendapat lain mengatakan Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu menyusul Abu Bakar sebagai pembantu. Sebab haji ramai, beribu. Jadi dia kena ada beramai pembantu untuk umumkan perkara tersebut. Oleh kerana itu As-Siddiq bertanya kepadanya, pemimpin atau dipimpin? Cantik yang As-Siddiq. Ali radhiyallahu anhu kata bahkan yang dipimpin. Adapun musuh-musuh Allah dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah ini, mereka berkata Rasulullah SAW memecat Abu Bakar dan menunjuk Ali sebagai penggantinya.
sungguh ini bukan hal yang pertama daripada kedustaan dan pengada-adaan mereka. Bukan sekali, bukan di first time dia menipu, banyak kali dah menipu. Para ulama berselisih apakah haji ini terjadi pada bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah kerana adanya An-Nasi. Apa An-Nasi ini pula? Saya pernah belajar Tafsir surah At-Taubah. Saya dah sampai dah Ustaz Kariman. Ustaz Kariman sekarang surah Al-An'am dah. Kan dah lebih An'am dah kan? Araf dah, Al-Araf dah. Dah lalu, mesti dah lalu dah. Apa tafsir dia? Ini dalam tafsir surah At-Taubah ni. Anak muda Ustaz Kariman, saya kenal buku Ustaz Kariman ni. Kak Noni tu, tu depan sekali, sebelah Ustaz Kariman depan. Tafsir dia apa? An-Nasi'u, iaitu orang musyrikin ni, perangai dia ni boleh ejak-ejak sebulan haram tu. Bulan haram apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dia orang ni dia boleh adjust. Kerana tahun ni kita kata kita panjang, kita tukar, bukan Zulqa'dah bulan haram, kita kata Safar, kita adjust panjangkan. Sebab bulan Zulqa'dah tu dia nak pergi rompak mana-mana, puak mana-mana. Jadi dia adjust. Jadi bila dia tolak ke depan, jadi macam ni Zulqa'dah tu dah jadi pada bulan Zulhijjah tu lah kedudukan dia tu. Betul tak? Dia lambatkan, dia tolak ke depan lah. Jadi sebagai ulama kata dia lakukan pada bulan Zulqa'dah. Sebenarnya bukan bulan Zulqa'dah. Itu kenapa berlakunya An-Nasi tadi naik bulan Zulhijjah juga. Sebab mustahil haji bulan Zulqa'dah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa adhanu minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Pada haji akbar. Haji akbar tu pada hari haji lah, pada hari Arafah tu. Mustahil orang hari Arafah, mana ada bulan Zulqa'dah hari Arafah. Jadi An-Nasi ni apa? Orang Yahudi, orang musyrikin, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim. Allah Ta'ala kata apa? Sebenarnya nasi itu, An-Nasi, perbuatan mereka ejas bulan-bulan yang haram ni kufur, ziyadatun fil kufr, tambahan dalam kekufuran. Yuhillunahu ama, satu tahun dihalalkannya, wa yuharrimunahu ama, dia ejas pula bulan haram tu. Ni kita panggil apa dalam bahasa kita? Ejas agama ni panggil apa? Ejas agama ni panggil apa? Adjust agama. Kita nak adjust agama ni, tukar-tukar. Panggil apa? Kafir lah. Panggil apa ni? Mengadjust agama, perbuatan mengubah-ubah agama. Panggil apa? Bid'ah. Tak faham lagi. Dah sebut dah tadi. Tak, itu seorang-dua yang sebut. Mana ramai tak faham. Puan Salma faham ya, jangan kasih Puan Salma. Kalau saya dah sebut dah ustaz. Ya, saya dengar tu tadi. Saya kata majoriti. Saya tahu. Ya, dia nak tukar, nampak? Dia tukar. Sekali tahun ni nak buat macam ni, dia buat macam ni. Tahun ni tak, agama ni bukan boleh je. Bulan haram, bulan haram. Bulan-bulan tak haram, jangan jadikan haram. Ini kita bulan tak haram, jadikan haram. Bulan haram jadi, apa dia cakap ni? Bulan haram jadikan tak haram. Bulan tak haram jadikan haram. Kita suka ejas ni, ikut sedap. Dia jamu macam musyrikin. Ikut Syekh. Musnahnya musyrikin, binasi musyrikin di zaman dahulu sebab dia buat bid'ah lah. Dia suka tambah dalam agama dia. Mana ada tawaf bogel, dia buat tawaf bogel. Nampak tak? Mana ada benda-benda percara tambahan lain, dia tambah muka tersedia. Kan wa makana du'ahum illa muka tersedia. Allah Ta'ala kata tidaklah ibadah mereka di keliling Kaabah tu melainkan tepuk-tepuk dan siul. Sama tak? Lebih kurang lah orang kita macam tu juga. Nak tepuk-tepuk juga. Jadi kat sini lah kita kata An-Nasi tadi, itu maksud An-Nasi. Menyikapi masalah ni mereka terbahagi kepada dua pendapat. Wallahu alam. Kata Syekh Salih Abdul Aziz Ali Syekh, dia kata sebenarnya pendapat yang kedua ni lemah. Pendapat pertama, ya betul, dia berlaku pada bulan
Zulhijjah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lepas ni kita akan tengok pula pengawal-pengawal Nabi. Lepas tu Al-Gojo, lepas tu penyair, lepas tu perang yang Nabi ikut. Lepas tu senjata dan peralatan beliau. Nanti Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada soalan tak ada? Subhanallah. Di sini ada pengumuman Ada soalan ya? Tadi satu tanya, orang musyrikin itu haram najis. Jadi ada connection tak dengan penentuan tanah haram? Haram. Ya, itu lah. Dan siapakah yang menentukan tanah haram? Okey, soalan yang bagus Raji dia tanya, adakah kaitan itu tanah haram tu dengan pengharaman tadi? Pertama, tanah haram itu memang dah awal-awal lagi dah tanah mulia, tapi awalnya orang musyrikin boleh lagi masuk. Tanah haram tu maksudnya bukan haram orang kafir masuk. Haram tu maksudnya mulia. Orang putih panggil haram, H-A-R-E-M kan? Haram tu apa dia? Itu tempat haram. Ini haram Islam maksudnya mulia. Betul dia boleh terjemahkan Al-Haramain, the two holy mosques, Al-Haramain Al-Sharifain. Haram. Dalam hadis Nabi SAW kata, dia minta ke Allah, ya Allah Tuhanku, jadikanlah Madinah ini haram sebagaimana kamu doa Nabi Ibrahim menjadikan Mekah itu haram. Lalu Allah Ta'ala telah memakbulkan doa Nabi, jadikan tanah itu tanah haram. Nabi kata, ma bainal labataini hadaini, apa daripada dua batu ini, iaitu dua gunung besar itu, maka itu adalah tanah haram. Pada asalnya tanah haram maksudnya tanah yang mulia. Tetapi belum lagi masuk orang musyrikin boleh lagi masuk. Mula di situ dah maksudnya ibadah situ berganda-ganda, apa semua pahala banyak. Cuma pada tahun ke-8 tu Allah Ta'ala declare orang kafir tak boleh masuk. Jadi siapa tentukan sepadan? Allah Ta'ala tentukan sepadan, bukan Nabi SAW. Kalau kita baca kisah Akhbarul Makkah ataupun buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit, bagus buku tu, Sejarah Mekah dan Madinah. Banyak riwayat-riwayat mengatakan antara Jibril yang letakkan sepadan-sepadan tu. Ada kisah-kisah yang tak sahih. Dia kata contohnya bila mula-mula Hajarul Aswad turun, cahaya dia terang kan. Jadi sampai mana cahaya dia tu, itulah dia sepadan tanah haram. Yang ni wallahu alam kesahihannya. Itu dalam kitab-kitab sejarah. Tapi sepadan tu siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat. Dari segi fizikalnya sekarang ni siapa yang menentukan? Tak, apa yang Nabi tentukan lah. Nabi dah beritahu dalam hadis yang sahih dah. Daripada batu utara, batu selatan, timur, barat, Nabi dah beritahu dah. Mana lebar, mana tinggi, mana lebar dia. Sebab itulah bila kita masuk di situ, kamu dah masuk kawasan haram. Itu sepadan tu daripada Nabi SAW, bukannya daripada kita. Bukan daripada Allah Ta'ala, wahyu kepada Nabi SAW. Okey, itu saya faham. Okey. Yang saya belum clear lagi, katakanlah sepadan tu ini dengan ini kan. Siapa yang betul menentukan, ini dia sepadan ni, ini. Takkan Nabi pergi semua tempat tu? Nabi dia bagi tahu sepadan-sepadan, titik-titik sepadan lah. Macam katakan di Madinah. Nabi kata utara yang ni, selatan yang ini, timur yang ni, barat yang ini. Lepas tu ada tempat yang Sultan Naim, lepas tu sekian Hudaibiyah, apa semua ni, tempat-tempat ni semua. Maka kat situ, tu kalau Mekah lah, kalau Madinah tu jugalah, dah ada titik-titik point dia tu yang Nabi bagi tahu tempat dalam hadis yang sahih. Kalau kita baca Kitabul Hajj, memang daripada hadis Nabi SAW, Nabi tahu point dia. Tapi nak tahu exactly, ini mana satu garis tak nampak pun, bukan, itu bukan. Itu orang lain. Cuma kita bila kita masuk sepadan tu, kita agak-agak lah, macam kita kata macam ni lah. Nabi kata, orang kata sepadan KL itu bila masuk dia tol Sungai Besi. Nampak tak? Masuk tol Sungai Besi dah masuk KL lah. Jadi orang faham lah, bila dah masuk tol Sungai Besi dah masuk KL. Sebab orang mesti ikut perjalanan kan. Orang tak ikut mana sungai ke apa. Ini dah masuk sepadan ke belum ni? Tak? Kita masuk ikut pintu-pintu masuk bandar tersebut. Bila kita masuk pintu sekian, itulah dia tanah haram. Landmark. Ada pun kalau dah masuk tengah-tengah hutan, tu boleh nampak tak? Tak nampak. Jadi kita boleh tahu hanya bila kita masuk melalui pintu masuk. Ataupun kita kata melalui sepadan, kita kata ini kawasannya, dia kata ini kawasan KL lah, kawasan KL. Kita agak-agak macam itulah. Kalau kita dah masuk dalam bandar Madinah tu.
Ada pun nak tentukan sepadan macam jawatan pemetaan Jupan buat, tak boleh lah. Jupan buat suka ada batu sepadan tu kan. Itu kita tak boleh buat macam tu. Nabi tak lukis peta pun dalam tu. Tapi Nabi hanya bagi, kata bila siapa masuk dari utara bandar ini, itu sepadan. Masuk dari pintu ini sepadan. Macam kita sebut Tan'im, sepadan, tanah haram. Hudaibiyah, sepadan, tanah haram. Mekah, Ji'ranah, sepadan. Sebab ini semua pintu-pintu masuk ke dalam Mekah. Sebab sekarang kalau di Mina itu dah jadi spesifik sangat tu. Kita berada di tanah haram atau kita berada di tanah halal, very very spesifik. Sebab zaman Nabi spesifik kat situ. Sebab masa kenapa? Pasal kalau kita pergi dekat Arafah tu, masjid dekat Arafah tu separuh luar, separuh dalam. Kenapa jadi macam tu? Sebab Nabi, zaman Nabi beritahu yang luar daripada kawasan ni memang bukan. Kalau masuk Nabi spesifik. Kawasan tu Nabi betul-betul spesifik. Nampak tak? Nabi ni benda-benda macam haji apa semua ni, ibadah ni Nabi akan spesifik. Jadi tanah haram. Jadi sepadan tu, ini keluar, ini masuk. Jadi kat situ spesifik. Betul. Sama juga macam dekat Mina apa semua tu spesifik. Ini kawasan Muzdalifah, tu dia tanda kawasan siap. Ini kawasan Mina. Sebab memang spesifik tu daripada Nabi SAW. Jadi kena jagalah. Kalau kata kena ada di Mina pada hari 8 hari bulan, dan pada malamnya kena di Mina, lepas pergi apa Muzdalifah pada malam ke-9 tu. Muzdalifah duduk sepadan Muzdalifah lah. Warna apa? Warna ungu, warna hijau. Tak ingat Arafah kuning, Mina ungu, tu hijau, lebih kurang lah. Ikut colour tu. Kerajaan Saudi dah mudahkan dah buat sepadan banyak keliling Arafah tu kan. Pintu kuning tu besar, dah mudahkan untuk kita. Jawab soalan ya. Jawab soalan tak? Tak berhati. Kurang berhati ya? Okey dah terima. Sebab spesifik daripada Nabi. Dia kata ini kawasan Mina, ini kawasan Arafah. Itulah translasi antara cakapan Nabi dengan yang dilakukan sekarang. Sekarang ni dia spesifik lah tu. Dibuat pagar lah gitu. Jadi siapa yang menentukan sama ada straight line ke, curve line ke? Dia tahu hukum. Bukan dia tahu hukum, dia tahu hukum pemetaan Saudi. Atau mungkin ada satu jabatan. Itu ijtihad ulama. Itulah mungkin ada ijtihad ulama yang menentukan. Itu ijtihad ulama. Bila ulama kata Mina, jadi ijtihad ulama ikutnya ahli-ahli sirah, ahli-ahli pakar sejarah. Dia kata Mina tu sampai mana? Ikut ahli ijtihad, dia kata Mina sampai sini. Jadi dia buat garis sini. Memang bukan Nabi yang pergi ambil garis tu. Itu ijtihad ulama lah, sejauh mana luas tu. Sebab apa? Dia telah difahami, haji telah dilakukan berkali-kali dari zaman Nabi tu sampai zaman Imam Syafi'i tu dah beratus-ratus kali haji dibuat. Jadi berdasarkan apa yang telah disepakati oleh ulama-ulama pada zaman tu, maka ulama letakkan sepadan tadi. Jawab soalan. Okey. Baru berhati ya. Okey. Saya pun mungkin kurang faham tadi awal soalan tu. Wallahu a'lam. Cukup 11.30 dah. Subhanakallahumma wa bihamdika.